Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak review game Chelsea versus Nottingham Forest, yang mana Chelsea kalah 1-0 kepada Forest hasil jaringan dari Elanga. So kalau kita lihat daripada gameplay ataupun daripada segi corak permainan yang ditunjukkan oleh pasukan Chelsea, memang mereka yang kontrol ball position dan sebagainya lah. Cumanya daripada segi kreativiti, daripada segi mereka nak penetrate, bagaimana mereka nak masuk ke dalam D-box, dan daripada segi shot on target dan juga percubaan berbahaya, boleh dikatakan Chelsea tak banyak percubaan berbahaya. Bahkan mereka ada percubaan daripada Jackson yang mana sepatutnya itu adalah open goal yang dia boleh score, tapi dia miss, boleh dikatakan miss of the season lah apabila dia gagal untuk score berhampiran dengan hadapan gawang pasukan Forest. Jadi memang tidak bernasib baik lah. Manakala untuk Forest pula, kalau kita lihat daripada segi corak permainan, mereka lebih kepada bermain secara bertahan. Memang mereka punya corak bertahan, defending structure mereka sangat bagus. Mereka sit deep, mereka tutup ruang, mereka low block, mereka tak bagi ruang kepada pemain-pemain Chelsea untuk menerima bola di dalam kawasan kotak penalti. Bahkan mereka punya reading game, mereka punya interception dan sebagainya membuatkan Chelsea mati kutu lah, sehingga mereka tak boleh nak create banyak chance ataupun peluang untuk menembusi gawang Forest, dan goalkeeper Forest pun berjaya untuk save beberapa percubaan daripada pemain-pemain Chelsea. That is a good thing lah. So daripada segi disiplin yang ditunjukkan oleh Forest, mereka memang wajar menang. Bahkan mereka ada memanfaatkan kesilapan daripada Chelsea, iaitu Gallagher dan juga Casido, yang mana Casido kehilangan bola di kawasan tengah pasukan Chelsea sendiri, menyebabkan counter attack hanya menggunakan Awoniyi sahaja, dan Awoniyi nutmeg ataupun olekan Thiago Silva, dan Elanga kaid masuk ke bahagian center dan receive the ball daripada Awoniyi dengan sangat bagus, dan Elanga sangat tenang dan juga sangat laju dan menyudahkan peluang tersebut lah. So itu adalah salah satu percubaan yang terbaik yang Forest ada, dan berjaya disudahkan dengan baik oleh Elanga untuk membawa pulang 3 mata. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan Chelsea dahulu. Apakah kekurangan yang Chelsea ada pada perlawanan ni? Baiklah, kalau kita lihat daripada segi corak ataupun formation yang digunakan pakai oleh Chelsea, Chelsea lebih kepada pembinaan back 3 di bahagian belakang dengan penggunaan daripada Disasi, Thiago Silva dan juga Levi Colwill. Tetapi daripada segi pembinaan back 3 pasukan Chelsea, mereka lebih kepada pembentukan dua pivot ataupun double pivot daripada pertolongan Gallagher dan juga daripada Casido, yang mana Gallagher yang akan bertindak sebagai ball progressor di bahagian tengah. So dia akan receive bola di bahagian tengah untuk menggerakkan gerakan daripada bahagian bawah pasukan Chelsea dalam pembinaan build-up lah. So that is a good thing tentang pasukan Chelsea. Dan mereka pada game ni, mereka ada perubahan sikit dalam pembinaan pivot ataupun double pivot Chelsea. Mereka meletakkan Gallagher dan juga Casido, dan mereka meletakkan Enzo Fernandez untuk bermain lebih advance forward ke bahagian hadapan untuk membentuk combination play bersama dengan Jackson. Cumanya apa yang kurang daripada segi pembentukan build-up pasukan Chelsea adalah di kawasan middle third, yang mana pembentukan midfield mereka iaitu Gallagher, Casido dan juga Enzo Fernandez, walaupun mereka boleh kontrol kawalan bola di bahagian tengah, tetapi mereka masih lagi kurang kreativiti bagaimana mereka nak membentuk combination play dan juga link up bersama dengan seorang player dan juga bersama dengan Jackson di bahagian hadapan. Ini yang menjadi permasalahan untuk pasukan Chelsea, bagaimana mereka nak circulate the ball di kawasan midfield dan bagaimana mereka nak progress the ball dengan lebih kreatif untuk melakukan serangan yang lebih bahaya dalam fasa build up. Dan disebabkan itulah kita boleh tengok apabila bola sampai kepada bahagian tengah pasukan Chelsea, apa yang Chelsea lakukan adalah mereka lebih suka untuk open the game to the wide area, terutamanya di bahagian kanan lah. Jadi kalau kita tengok fokus point pasukan Chelsea menyerang adalah di bahagian kanan dengan penggunaan daripada
Raheem Sterling yang dibantu oleh Gusto yang membentuk satu larian ataupun overlap lah daripada segi supporting play. Memang fokus point pasukan Chelsea adalah di bahagian kanan, dan kita boleh nampak lah gerakan-gerakan yang dibina di bahagian kanan agak efisien, dan ada beberapa gerakan yang berjaya untuk menembusi bahagian pertahanan Nottingham Forest. Tetapi daripada segi beberapa percubaan ataupun beberapa pergerakan tu tidaklah terlalu efisien, sebab pemain-pemain Nottingham Forest di bahagian back 4 mereka ataupun back 5 mereka berjaya untuk bertahan dengan sangat baik dan juga menghalang pergerakan yang dilakukan oleh Gusto dan juga dilakukan oleh Raheem Sterling, yang mana pertahanan pasukan Nottingham Forest seperti Aina dan sebagainya cepat untuk memberi ataupun menutup ruang dalam situasi 1v1 yang menyukarkan pergerakan Raheem Sterling untuk move forward masuk ke dalam di box dan juga untuk menghalang pergerakan daripada Gusto untuk melakukan crossing. Jadi bila Gusto ataupun crossing dapat bola, kita ataupun Sterling dapat bola, mereka cuba untuk melakukan crossing ataupun hantaran ke dalam di box, banyak hantaran-hantaran mereka berjaya untuk diblok oleh pertahanan-pertahanan Forest. Dan kalau daripada segi area duel pula, memang kita boleh nampak lah pemain Nottingham Forest adalah lebih tinggi dan banyak memenangi area duel dalam kawasan di box. So benda tu yang menjadi permasalahan apabila mereka terlalu memfokuskan kepada serangan di bahagian kanan, sehingga mereka menyebabkan Chilwell yang berada di bahagian kiri isolated, yang mana dia tak receive banyak bola dan dia tak banyak bantuan dalam fasa build up. So bila kita nampak apabila Chelsea cuba untuk change side ataupun menukar arah bagi menyerang di bahagian kiri, mereka lebih kepada penggunaan Chilwell secara berkeseorangan tanpa ada support daripada Cowell ataupun daripada pemain-pemain yang berada di bahagian advance, lebih di bahagian hadapan, sama ada Casido di bahagian tengah ataupun Enzo Fernandez. Jadi kita boleh nampaklah perbezaan antara kanan dan kiri memang tidaklah terlalu stabil. Jadi itulah yang menjadikan pergerakan serangan pasukan Chelsea agak terlalu tidak kreatif dan juga tidak terlalu menyerang dengan gerakan yang berbahaya, sebab mereka punya kreativiti tak ada dekat situ. Jadi benda tu yang menjadi permasalahan. Dan balik pada bahagian midfield, Enzo diletakkan lebih advance forward ke bahagian hadapan sebab dia ada typical gameplay yang mempunyai player yang bagus untuk link up, corak permainan untuk link up dengan bahagian serangan. Cumanya untuk game ni Enzo boleh dikatakan tidak terlalu menjumpai Jackson, yang mana untuk game ni bagi saya Jackson is a good player. Dia berjaya untuk drop lebih deeper, dia untuk dictate the ball, untuk bantu ball progression, bawa bola ke bahagian hadapan dan buka ruang dan sebagainya. Cumanya daripada segi sebagai seorang striker, apa yang diperlukan oleh Chelsea adalah bagaimana Jackson punya positioning dan juga Jackson punya finishing. Dan juga kalau kita lihat untuk game ni, ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh pasukan Chelsea berjaya untuk menjumpai Jackson, tetapi daripada segi first touch dan sebagainya boleh dikatakan condition ataupun body posture daripada Jackson ketika dia receive the ball ataupun receive hantaran daripada pemain-pemain Chelsea, dia berada dalam kedudukan yang tak tepat untuk menahan bola tersebut dengan sangat baik. Jadi boleh dikatakan Jackson walaupun agak bagus daripada segi drop lebih deeper untuk pembinaan build up, tetapi daripada segi seorang striker bila dia receive the ball, dia boleh perbaiki lagi daripada segi dia positioning, daripada segi dia punya first touch dan juga dia punya decision making. Sebab banyak hantaran-hantaran dilakukan kepada Jackson semalam, boleh dikatakan daripada segi decision wise agak kurang lah apa yang dilakukan oleh Jackson. Dia punya keputusan dia buat lambat sangat. Jadi benda ni yang menyebabkan Chelsea boleh dikatakan control ball sahaja tetapi tak ada idea di bahagian hadapan. Jadi benda ni yang perlu Chelsea perbaiki. Dan daripada segi overall, apa yang kita boleh simpulkan, Chelsea sebenarnya banyak player yang boleh dikatakan walaupun mereka spend berbilion, 1 bilion untuk season ni dan juga season-season di bawah top Bohli, tetapi mereka mempunyai skuad yang young player, pemain-pemain muda yang boleh dikatakan inexperienced player, pemain-pemain yang kurang berpengalaman. Bahkan daripada segi average umur ataupun purata umur, mereka punya player lebih kurang 22 macam tu. And so benda tu agak memberi kesan lah, dan mereka masih lagi dalam proses development, ditambah pula dengan player-player yang kurang berpengalaman. So kena hadap fan Chelsea, mungkin mid table lagi season ni bagi saya untuk Chelsea. Dan untuk Nottingham Forest, mereka banyak counter
attack guna Awoniyi dan juga Gibbs White ataupun Morgan Gibbs White. Awoniyi punya fizikal memang sukar untuk ditangini dan sebagainya. So that is a good thing. Elangga masuk waktu first half, waktu orang kata apa, waktu tambahan masa, dan lepas tu di second half dia cepat untuk panas dan cepat untuk settle down dan berjaya. Defending disiplin yang ditunjukkan oleh Nottingham Forest memang bagus. Mereka close, compact dan sebagainya, tak bagi ruang. Mereka low block, mereka sit deep, mereka intercept, mereka marking, mereka bagi pressure lebih awal. Jadi mereka deserve untuk menang game ni. Jadi itu je lah kan, pasukan yang lebih klinikal seperti Nottingham Forest daripada segi percubaan yang ada dan manfaatkan percubaan tersebut, maka pasukan itulah yang menang dan Nottingham Forest lah yang menang pada perlawanan semalam. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.